Bintang Mengerdip di Ulu Legong, karya Zainul Idris. Mencuri dengar bualan orang tua sudah pasti tidak manis. Dia tahu, namun secara diam-diam dia ikuti juga. Terpaksa. Dia tiada pilihan. Lagi pula yang dibincangi Apak dan Omak adalah mengenai dirinya, menyentuh hari mukanya, cita-cita dan impiannya. Dia tahu segenap kata yang keluar dari mulut Apak bukan cakap kosong. Apa yang Apak cakap pasti dikotakan. Dia bimbang kalau apa yang dicadangkan Apak benar-benar terjadi. Kebimbangannya bertambah-tambah dengan pendirian Omak. Walaupun Omak pada awalnya menghujahi cadangan Apak, akhirnya dia lebih banyak mendiamkan diri. Omak seolah-olah akur pula dengan Apak. Apakah dia sendiri perlu menyuarakan pendiriannya? Semuanya serba salah. Serba tak kena. Layakkah seorang anak yang masih hijau tampil menyanggahi ibu bapanya? Tidakkah nanti dia akan dianggap tidak beradab atau bahasa kasarnya biadab? Kata-kata Ustazah Nurul, guru pendidikan Islam kelasnya, sentiasa dipegang kukuh. Jannah itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Jangan sekali-kali menyanggahi ibu bapa, walaupun dengan ungkapan Setiap suruhan ibu bapa perlu dipatuhi, kecuali perkara mungkar atau maksiat. Tidakkah cadangan Apak itu termasuk kategori mungkar? Mungkin. Bukankah perkara mungkar itu bermakna mengingkari suruhan agama atau menyanggahi aturannya? Persoalan demi persoalan membenih dan mula berakar dalam benaknya. Akar-akar itu berseliratan membiak, menjalar culang-caling, bersilang pukang dalam kotak fikirnya seperti cacing kepanasan. Walaupun pengetahuannya dalam hal-hal agama masih tipis, Anwar yakin pilihan terakhir yang Apak cadangkan itu adalah salah, haram. Semua sumber alam Allah jadikan untuk dimanfaatkan manusia. Tapi pilihlah yang halal thayyiban, kata Ustazah Nurul suatu hari. Lebih-lebih lagi kalau rezeki itu berupa makanan. Apa-apa yang masuk ke dalam perut akan jadi darah daging yang akan kita bawa sehingga ke penghujung usia. Sambung Ustazah Nurul. Juzuk-juzuk tubuh, sel dan organ badan yang tumbuh daripada sumber haram itulah paling digemari api neraka. Sumber makanan yang tidak halal juga menjadi punca doa tidak terangkat. Akal fikiran menjadi keruh, hati keras dan benak. Tambah Ustazah lagi. Anwar tidak mahu semua itu terjadi pada dirinya. Dia tidak mahu akal fikirannya yang jernih dan mudah mengikuti pelajaran menjadi gelap dan buntu. Setiap hari dia berdoa agar segala impian dan cita-cita untuk mengubah perjalanan hidup keluarganya termakbul. Sejak pintu hidayah terbuka mendorong mereka sekeluarga memeluk Islam, Anwar yakin benar segala sumber rezeki yang dikecapi datang dari sumber yang halal. Apak tidak lagi masuk hutan mencari kura-kura, labi-labi, tupai, kera atau lotong seperti sesetengah ketua keluarga lain yang masih mengamalkan cara hidup dan kepercayaan animisme. Walaupun sesekali Apak masuk juga ke hutan, tapi yang Apak gendong pulang cuma hasil hutan seperti rebung, ubi gadung, rotan, teras kayu depu, akar pokok-pokok ubatan seperti tongkat ali, bunga pakma atau kulat susu rimau. Kadang-kadang Apak dengan 2-3 orang rakannya merayau dalam perut rimba 3-4 hari mencari madu lebah tualang. Sebagai anak suku Kensiu, Anwar faham benar naluri semula jadi dan hati nurani suku kaumnya. Tidak mungkin mereka dapat melupakan begitu saja semangat hutan, bukit bukau dan segala khazanahnya yang sinonim dengan kehidupan warisan nenek moyang. Hutan rimba adalah kampung halaman mereka, samalah seperti sawah ladang,
kepada pak tani atau teluk dan bagan bagi nelayan. Apak pun sering berkata, sesekali dia terpaksa juga masuk hutan untuk melunaskan kerinduan. Apabila guru sejarahnya memberi tugasan menyiapkan kerja kursus, Anwar memilih topik sejarah dan sosio-budaya suku Kenshu sebagai judul tugasannya. Dia bersyukur bila hasil usaha penat lelah kajiannya diberi penilaian cemerlang oleh guru sejarah di sekolah menengah kebangsaan Siong itu. Mengikut maklumat kaji selidik Anoy, pada zaman Paleolitik dan Mesolitik, iaitu kira-kira 5,000 tahun sebelum Masihi, sebahagian tanah air telah didiami rumpun bangsa Austronesia yang menjadi nenek moyang kepada rumpun Negrito. Selanjutnya dari rumpun Negrito itu lahirlah 6 suku, iaitu Kenshu, Kinta, Lanoh, Jahai, Mandrik, dan Batek. Suku Kenshu menduduki bahagian utara semenanjung, terbahagi kepada 4 subkumpulan, iaitu Mos, Nakil, Hetot, dan Tajen. Gerakan gerombolan komunis di hutan-hutan daerah Baling, Gerit, dan Betung ketika darurat pada pertengahan tahun 1940-an menyebabkan kehidupan kaum Kenshu turut bercemperaan. Mereka berpindah randah dan berulang-alik dari Ulu Legung ke Parit Panjang, Bendang Man, Sungai Celak, dan Kampung Tiak. Selepas merdeka pada tahun 1957, kerajaan telah mewartakan kawasan seluas 173 hektar di Kampung Kuala Kerdau, Lubuk Legung sebagai perkampungan orang asli. Mengikut data terkini yang diperolehi Anoy, perkampungan Lubuk Legung telah dilengkapi dengan kemudahan elektrik, bekalan air, dan lain-lain prasarana seperti surau, balai raya, dan pusat bimbingan kanak-kanak dan kawasan perumahan milik penduduk yang dibina oleh Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Malaysia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Sebanyak 46 unit rumah didirikan, termasuk sebuah rumah untuk petugas tetap JAKIM. Masyarakat Kenshu masih menjalankan aktiviti tradisional seperti mencari hasil hutan dan memburu binatang. Maklumat yang Anoy dapat daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara atau Perhilitan, ada 10 jenis hidupan liar yang dibenarkan untuk ditangkap oleh orang asli sebagai makanan, termasuk babi hutan, rusa, pelanduk, beruk, lotong kelabu, lotong cengkung, landak raya, landak libung, ruak-ruak, dan punai tanah. Bagaimanapun, mereka diizinkan menangkap binatang-binatang tersebut untuk makanan sahaja, bukan untuk jualan. Punca pendapatan utama selain hasil hutan ialah tanaman getah yang dibangunkan oleh RISDA dan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Malaysia. Sejak perkampungan orang asli Lubuk Legung dibuka, ramai yang menyahut seruan kerajaan untuk kekal menetap di situ. Walaupun begitu, masih terdapat beberapa keluarga yang terus memilih kehidupan nomad di sekitar hutan Ulu Legung. Data yang diperolehi Anoy dari Jabatan Hal Ehwal Orang Asli serta Ustaz Malik, petugas JAKIM, sekaligus yang bertugas sebagai guru agama dan imam di surau Kampung Lubuk Legung itu ialah komuniti Kenshu. Di situ terdiri dari 43 keluarga yang mengandungi seramai 212 ahli isi rumah, 118 orang beragama Islam, selebihnya masih berpegang dengan amalan dan kepercayaan animisme. Anoy tahu walaupun majoriti suku kaumnya telah memeluk Islam, tetapi dalam kehidupan harian mereka masih dibelenggu nilai-nilai animisme. Ingatan dan kerinduan mereka terhadap gaya kehidupan nomad dan semangat hutan sukar dikikis. Kepercayaan terhadap kuasa gaib, kare, menoi, dan cenoi tapan walaupun semakin menipis, namun sesetengahnya masih yakin dengan kehandalan halak atau tok pawang dengan mantra dan jampinya menghalau hantu yang mahu mengganggu anak cucu. Anoy sedar kehadiran cara hidup moden dengan unit-unit rumah batu yang dilengkapi dengan air pili, elektrik beserta kemudahan seperti peti TV, peti sejuk, kipas angin, dapur gas tidak langsung menjadi daya pikat terhadap generasi tua. Mereka tetap merindui gaya hidup tradisi turun-temurun.
Walaupun setiap keluarga masing-masing diperuntukkan satu unit rumah batu, mereka masih tetap mendirikan sebuah pondok dari kayu-kayu hutan beratap bertam berdinding pelupuh di belakang atau di bersebelahannya. Setengah-setengahnya pula menyediakan dapur kayu untuk memasak, walaupun ada dapur gas di dalam rumah. Mereka lebih banyak menghabiskan masa di pondok itu berbanding di dalam rumah, termasuklah Apak dan Omak. Panas dan rimas, kata Apak. Tidak sampai sejam berada di ruang tamu di depan TV, sedangkan kipas siling berputaran ligat. Akhirnya Apak memilih pondok yang didirikannya di belakang rumah untuk bersantaian. Putaran zaman mengubah cara fikir, cita-cita, impian dan gaya hidup generasi baru. Suasana rumah yang teratur dan lapang memberikan keselesaan pada Anoy sekurang-kurangnya untuk mengulang kaji pelajaran dan menyiapkan kerja-kerja rumah. Mula-mula Anoy seperti budak-budak Ken Siu lain, bersekolah rendah di sekolah kebangsaan Siung yang terletak di kampung Lalang, Jalan Wing. 6 tahun kemudian, dari belasan murid suku Ken Siu yang tamat belajar di situ, tidak ramai yang mahu menyambung pelajaran ke peringkat menengah. Kebanyakannya setakat sekolah rendah saja. Yang menyambung pendidikan menengah dapat dibilang dengan jari. Antara mereka yang bersemangat untuk maju itu adalah dirinya sendiri, Anoy, anak Ipin. 3 tahun berkat kesabaran dan ketekunan, akhirnya Anoy muncul sebagai salah seorang pelajar harapan dan kebanggaan sekolah. Keputusan itu bukan saja mencatatkan namanya dengan tinta keemasan sebagai antara 10 pelajar cemerlang, malah turut ditawarkan melanjutkan pelajaran ke sekolah bersama penuh. Bukan di daerah Baling, bukan di ibu negeri Alustar, tapi di salah sebuah sekolah ternama di ibu kota. Kegembiraan Anoy tidak tergambarkan. Ketika diminta keluar dan berdiri di hadapan perhimpunan rasmi sekolah, Anoy rasa seolah-olah kakinya tidak terjejak di tanah. Lebih-lebih lagi bila dia sebut-sebut sebagai bintang kecil yang telah menyinarkan nama sekolah. Hatinya berdebar-debar bila diminta menyampaikan ucapan berupa pesanan dan semangat kepada pelajar-pelajar lain. Dia kegelabahan walaupun telah menghabiskan semalaman untuk menulis apa yang bakal diucapkan. Tengah hari itu, dia pulang membawa sebuah sampul surat besar yang dihantar melalui sekolah. Uniform rasmi sekolah, baju kurung putih, sarung biru muda, tudung putih, kasut kanvas putih, kasut hitam, lencana sekolah, tanda nama, 2 pasang setiap satu. Pakaian prep, kelas persediaan malam dan petang. Pakaian harian, kain sarung batik, baju tidur, telekung, kemeja T, seluar trek, kasut sukan, cadar putih, sarung bantal putih, selimut, baldi, tuala, sabun mandi, sabun basuh, cebok, berus gigi, ubat gigi, kain basahan, shampoo, kunci dan mangga loker, penyangkut baju, penyepit baju, sikat, cermin muka, minyak rambut, bedak, deodoran, pengepit kuku, tuala wanita, selipar, kapur kasut, alat tulis, kotak geometri, kalkulator saintifik, buku nota, yuran sekolah, yuran PIBG, yuran perpustakaan, yuran koperasi, yuran. Sudah 12 kali Anoy membacanya, mungkin juga kali ke-13. Anoy tak pasti berapa kali dia mengulang baca senarai keperluan itu. Yang pasti sudah berkali-kali, termasuk dia membacakan sekali kepada apaknya, Ipin anak Sagun, dan sekali untuk omaknya, Itam anak Kulin. Aku tak punya jalan lain, cuma itu satu-satunya yang aku nampak, kata Apak, sambil dengan hati-hati membelah sepotong rotan sega panjang sedepa menjadi bilah-bilah kecil untuk diraut sebelum dianyam menjadi bakul dan raga. Telah jadi rutin bagi Apak dan Omak bersantaian di pondok bertam di belakang rumah lepas rembang atau malam sebelum masuk tidur. Mereka tidak betah berkurung dalam ruang berdinding simen beratap asbestos itu. Pondok yang Apak bina dari kayu-kayu hutan dikupas itu tiada berdinding,
Udara bebas berhembusan di ruang terbuka pondok beratap bertam dan berlantai susunan buluh yang dibelah dua itu. Seperti kebiasaannya, Apak selesa berseluar pendek paras lutut dan berlengging tanpa baju. Omak berbaju T yang dibeli dari peniaga bandel di pasar malam Pekan Siung dan bersarung batik cetak Kelantan. "Nak tangkap babi hutan?" pintas Omak tanpa memandang Apak yang tekun dengan pisau rautnya. "Di mana nak aku korek duit sebanyak itu? Nak harapkan jualan skrap getah untuk belanja dapur pun tak lepas." Anwar cakap, "Semuanya lebih RM500, kata Apak separuh keluh. Fikiran Anwar cepat-cepat menghubungkan keluhan Apak dengan senarai barangan keperluan asrama yang telah dibacakan kepadanya. "Nak tangkap babi hutan?" ulang Omak lagi sambil menyisir rambutnya yang tersergum macam sarang lebah dengan sikat kutu. Apak cuma diam, beralih melihat Omak pun tidak. "Babi binatang haram. Kau sudah lupa pesanan ustaz itu?" soal Omak selepas mengetuk-ngetuk sikat kutu atas lantai buluh. "Kita bukan nak makan babi tu," balas Apak. Mendengar perkataan babi, hati kecil Anwar berdegup-degup. "Habis? Aku nak pasang jerat. Di penjuru kebun pisang kita ada denai dan lubang tepi pagar. Babi itu bukan seekor dua, tapi sekawan. Binatang berdebah itu aku rasa tiap malam mengulang datang nangai kecil besar memusnahkan tanaman kita. Kalau boleh dapat seekor dua." "Kalau dapat, kau nak buat apa dengan binatang haram tu?" "Tak usah bimbang. Aku tak akan suruh kau masak. Kita sudah tak boleh makan babi lebih 13 tahun sejak masuk Islam." "Habis, apa kau nak buat?" desak Omak lagi. "Aku jual 2-3 ekor yang gemuk-gemuk, senang-senang dapat 500-600. Aku tahu Cina Ahbab di Pekan Gerik bila-bila masa akan terkapa-kapa datang dengan lori pikapnya. Kalau aku pesan datang ambil." Benda haram tetap haram dan tak boleh bertukar menjadi halal. Menjual benda haram, hasil jualannya juga haram. Anwar segera teringatkan hujah yang disampaikan Ustazah Nurul. "Aku dah buntu memikirkannya. Nak harapkan jualan raga-raga dan hasil hutan tu, sekali keluar ke Pekan Baling atau sampai Gerik pun belum tentu laku sebiji. Akar-akar kayu ubat pun kadang-kadang orang tak pandang sebelah mata pun. Madu lebah orang mahu, tapi sekarang bukan musimnya." Apak macam mengeluh lagi. Malam semakin sepi. Kesepian itu sesekali diterjah lolongan anjing dari arah rumah Tok Batin, Cik Long Badin, yang menghadap hala ke Bukit Kelubi. Anwar tahu jam belum lagi 11 malam. Memang menjadi kebiasaan mereka di perkampungan itu tidur awal. Menjelang jam 10, kebanyakan rumah sudah gelap. Tadi Anwar sekali-sekala dengar suara Omak berbual dengan Apak di pondok di belakang rumah. Tapi sekarang senyap sunyi. Omak pun mungkin sudah lama masuk tidur. Yulai, adiknya yang baru masuk tahun 3 di sekolah Pekan Siung itu pun sudah lama terkedang macam batang pisang. Anwar rasa dahaga. Dia menuju ke ruang dapur sambil tuang air sejuk dari botol yang dikeluarkan dari peti ais. Melalui cermin tingkap, dia nampak cahaya dari mentol watt 60 watt masih menerangi pondok di belakang rumah. Mentol yang terpasang itu teroleng-oleng bila disergah angin malam. Tentu Apak masih lagi di sana, fikir Anwar. Perlahan-lahan dia merenggangkan cermin nako lalu mengintai keluar. Memang Apak masih di sana. Hati Anwar tiba-tiba bagai digodam melihat Apak sedang menurunkan gelongan dawai yang tersangkut pada tiang pondok itu. Anwar tahu masyarakat mereka biasanya menggunakan dawai itu pada jerat bidik untuk menangkap babi hutan atau buruan yang lebih besar seperti kijang dan rusa. Apakah Apak akan meneruskan cadangannya yang satu itu? Persoalan itu datang tunda-menunda, mengasak dan menghimpit setiap ruang dalam kotak fikirnya yang tidak sebesar mana itu. Anwar rasa dia perlu membuat keputusan dan bertindak segera. Tidak boleh dibiarkan. Masa tidak boleh ditunda sama sekali. Persoalan ini tidak mungkin dapat diselesaikannya sendirian.
dia perlu minta bantuan pihak ketiga. Esok dia perlu berjumpa dengan Ustazah Nurul sekali lagi. Dia yakin guru pendidikan Islam yang lemah lembut dan berhemah itu mampu mengurai benang kusut di hatinya. Kalau sudah tiada jalan penyelesaian, dia terpaksa membatalkan hasrat dan cita-citanya yang tengah menguntung itu. Tawaran ke sekolah berasrama penuh itu terpaksa ditolaknya. Dia akan kembalikan sampul beserta barang-barang yang belum diisikan itu pada pihak sekolah. Dia nekat. Dia tidak mahu kawan-kawannya menghebohkan yang dia menyediakan segala kelengkapan ke sekolah asrama penuh dengan jualan babi. Tidak. Matahari rembang telah lama memberat dan condong ke arah barat ketika Itam, ibu Anwar yang dibahasakan sebagai Omak, selesai menghidangkan juadah tengah hari di atas tikar pandan yang dibentangkan atas lantai pondok pertam itu. Disitulah kebiasaan mereka sekeluarga bersila melengkongi rezeki seadanya. Dia lebih senang menggunakan dapur kayu yang terdapat di situ, walaupun mereka mempunyai dapur gas di dalam rumah. Hidangannya tengah hari itu ringkas sahaja. Sambal pedas ikan, pucuk pisang yang dijala lakinya kemarin di Lubuk Batu, ikan gelama masin panggang dalam daun paku ulang suyar berlapik daun kunyit dan sayur manis rebung bercampur pucuk asin-asin. Dia menudung makanan itu dengan tudung saji anyaman daun lontar, sementara menunggu kepulangan Anoy dan Yulai dari sekolah. Lakinya Ipin sebelum bertolak ke kebun pagi tadi telah beritahu yang dia pulang lewat. Hitam sedikit terperanjat ketika ternampak sebuah Myvi berwarna putih menjalar terangguk-angguk masuk melalui jalan tar mini di perkampungan itu, lalu berhenti betul-betul di halaman rumahnya. Dia nampak seorang perempuan bertudung labuh keluar dari pintu sebelah pemandu. Dari pintu depan sebelah lagi, Hitam nampak kepala anaknya, Anoy, terjongol keluar. Kenapa pula dengan Anoy? Pagi tadi dia nampak ke sekolah dengan van sekolah. Sekarang balik dihantar dengan kereta. Sakitkah dia? Atau kemalangankah dia? Soal Hitam dalam hati sambil terkapa-kapa mengetatkan batik sarung yang dipakainya. Dia sempat menyambar selai selendang di penyidai, lalu menutupi kepalanya yang berambut kerinting halus tersergum macam sarang lebah itu, sebelum terkocoh-kocoh keluar dari pondok bertam. Oma, ini Ustazah Nurul, guru agama di sekolah aku. Ustazah, inilah ibu saya, Hitam anak Kulim. Anoy memperkenalkan Ustazah Nurul kepada ibunya. Begini kak, saya sebenarnya mewakili sekolah dan persatuan ibu bapa dan guru ditugaskan untuk berjumpa dengan kakak dan suami. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan tahniah kepada kakak sekeluarga atas kerja anak Anoy dalam peperiksaan. Seterusnya terpilih ke sekolah berasrama. Pihak sekolah turut berbangga dan mengucapkan syabas dan tahniah, ujar Ustazah Nurul ketika bersalaman lama dengan Hitam. Sehubungan itu, pihak sekolah dan persatuan ibu bapa dan guru meluluskan peruntukan untuk menyediakan segala kelengkapan dan keperluan Anoy ke sekolah bersama penuh itu, termasuk melangsaikan segala yuran-yurannya. Pihak PIBG juga telah meluluskan peruntukan wang poket sebanyak RM100 sebulan selama Anoy di sana, sambung Ustazah sambil melabuhkan dirinya ke atas ampin paras lutut yang terdapat di pondok bertam itu. Anoy nampak omaknya seakan terbisu sejenak, diam, macam terkena pukau untuk halak. Anoy hairan sendirian, seperti ada sesuatu yang tak kena dengan omak. Kenapa omaknya tidak segera marah selangkah ke depan, menyambar tangan Ustazah dan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga? Mustahil omak telah terlupa resam dan pekerti memuliakan setiap pemberian orang. Mustahil. Namun, seketika kemudian Anoy terpandang mata omak terkelip-kelip dan mulai berkaca-kaca, membening dengan takungan cecair jernih yang mulai melimpahi tebing. Pantas pula tangannya menyambar tangan Ustazah lalu dibawa ke dadanya. Beginilah, lepas sekolah besok, saya akan datang ke sini untuk bawa Anoy dengan kakak ke bandar, membeli kelengkapan dan keperluan asrama Anoy seperti yang tersenarai, sambung Ustazah Nurul, sambil matanya menangkap kelibat Ipin, anak Sagon. Bapa Anoy berjalan terbongkok-bongkok masuk ke halaman, menggendong sesuatu yang agak berat dalam guni baja. Guni baja itu tiba-tiba bergerak-gerak bila diturunkan kasar oleh Ipin ke perdu pelalang di halaman.
Jantung Anwar berdetak kuat dan terus berdebaran. Anwar pandang wajah omaknya dengan tanda tanya. Sebaliknya, omak juga seperti tidak tahu apa-apa. Dia membalas pandangan Anwar dengan gelengan. Ya Tuhan, jangan aku diuji dan dimalukan di hadapan ustazahku sendiri. Doa Anwar dalam hati. Debaran dan kegelabahannya menjadi-jadi. Apa dalam guni itu, Cik Ipin? Anwar dengar suara ustazah Nurul bertanya selamba. Mungkin kerana terpandang sesuatu bergerak-gerak dalam guni baja itu. Kegelabahan Anwar sampai ke puncaknya. Bibirnya kepucatan, liurnya kering dan mulutnya terasa pahit tiba-tiba, seakan sedang menunggu saat sebutir bom akan meletus. Kalau cikgu mahu, boleh ambil seekor. Apa dia? Napo, dapat 2 ekor terkena jerat di kebun. Anwar menarik nafas panjang, lalu melepaskannya perlahan-lahan. Sambil tersenyum, dia melihat omaknya. Omak membalas senyuman Anwar.